Di sinilah terdapat suatu bentuk gugatan, ancaman kepada akidah kita yang diistilahkan oleh kalangan sarjana Islam sebagai Ghazwatu al-Fikri. Ghazwatu al-Fikri, ghazwah maksudnya pertempuran, peperangan. Fikri ialah pemikiran. Jadi serangan pemikiran ini, perkataan serangan itu sendiri adalah suatu simbolik yang bombastik, yang berlebih-lebihan untuk menggambarkan bahawa pertentangan pertempuran itu akan berlangsung sehingga hari kiamat. Tidak berakhir dengan wafatnya baginda Nabi SAW. Iaitulah umat Islam akan diuji oleh Allah SWT dengan menghadapi musuh, di mana medium atau perantaraan usaha musuh untuk merosakkan umat Islam ini bukan lagi semata-mata terbatas kepada peperangan fizikal seperti yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Timur Tengah, di Palestin. Mereka menghadapi hujanan bom, termasuklah di Iraq, di Palestin dan sebagainya. Bukan dihujani oleh peluru yang bersimpang siur semata-mata, tetapi yang dihadapkan kepada umat Islam di akhir zaman ini, khususnya di tempat-tempat yang kita lihat sebagai daerah yang stabil seperti di Malaysia ini, sebenarnya tidak sunyi daripada peperangan. Peperangan itu berlangsung terus-menerus. Cuma lagi perantaraan peperangan itu adalah bukan butir-butir peluru, bukan butir-butir bom, tetapi butir-butir idea, butir-butir pandangan, butir-butir pendapat, butir-butir doktrin, ajaran, prinsip, teori dan sebagainya yang dihadapkan kepada pemikiran umat Islam, sehingga ianya akan menyerang dan meresap secara halus dan mengubah cara berfikir, cara memandang, cara menafsir, cara membuat keputusan, cara memberikan pertimbangan kepada persoalan tertentu. Maka melalui resapan serangan-serangan pemikiran ini, umat Islam akan diselewengkan daripada landasan kebenaran. Maka ini yang disebut sebagai Al-Ghazw Al-Fikri. Saya bacakan di sini, serangan pemikiran atau Al-Ghazw Al-Fikri adalah istilah contemporary, istilah semasa, yang menggambarkan sengitnya permusuhan idea dalam kalangan musuh Islam sehingga mereka meminda uslub. Maknanya kegiatan ini adalah kegiatan yang berhempas pulas, yang berselingsing lengan. Maknanya disungguhkan secara serius oleh kalangan musuh Islam dengan tujuan dihadapkan serangan ini untuk menggugat akidah dan pemikiran umat Islam. Jadi mereka berusaha untuk meminda uslub, bentuk, approach, pendekatan, method dalam menghadapi kebenaran Islam. Secara kronologis, serangan pemikiran ini dipelopori oleh golongan Kristian setelah Raja Louis yang ke-9 kalah di dalam perang salib ke-7. Jadi bila dia kalah, maka dia ditawan dan dibebaskan oleh umat Islam. Kemudian dia dengan rasa dendam berusaha untuk menumpaskan umat Islam, tetapi berfikir dengan satu strategi yang lain, iaitu mewujudkan yang disebut institusi ataupun gerakan Orientalism, iaitu kajian ketimuran. Jadi bagaimana melalui kegiatan akademik, kemudian kajian dari sudut strategi, dari segi logistik, dari sudut analisis untuk mencari titik-titik kelemahan umat Islam dan cuba meninjau di manakah rahsia kekuatan umat Islam supaya data-data maklumat itu boleh dieksploitasi untuk mengkhidmati agenda penjajahan, imperialism dan juga agenda kristianisasi. Ini yang berlaku. Sebab itulah Bible tulisan Jawi itu sudah ada sejak awal lagi. Dan bagaimana tanah air umat Islam dibahagi-bahagikan oleh kalangan penjajah-penjajah khususnya yang beragama Kristian ini. Jadi melalui pendekatan apa? Iaitu melalui kajian akademik yang bersifat, yang berorientasikan pemikiran itu tadi. Namun usaha mencetus dan menyebarkan syubhat keraguan terhadap Islam ini sudah bermula sejak zaman baginda Nabi SAW. Jadi usaha ini sudah bermula sejak zaman Nabi SAW. Kalau kita menelusuri tafsir, kalau kita baca tafsir dalam bentuk yang dibaca sekali dengan sirah nabawiyah, kita akan melihat bahawa di antara golongan yang agresif untuk melakukan kerja pengeliruan ini ialah ahli kitab, orang-orang Yahudi.
Kalau kita buka surah Al-Baqarah saja, dalam itu banyak tabiat Yahudi yang mempunyai kedegilan pemikiran. Kedegilan pemikiran. Yang kedua, dia menggunakan modal kedegilan pemikiran itu sebagai modal untuk membantah Allah dan Rasul. Ini yang sebab itulah kalau kita telusuri sejarah ideologi, yang menjadi godfather atau yang menjadi otai-otai mereka yang mempelopori ideologi-ideologi ini adalah kebanyakannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kalau ada orang-orang Kristian yang tidak berdarah Yahudi, mereka adalah anak didikan yang dikaderisasi oleh golongan Yahudi. Kalau boleh kita sebut nama seperti Karl Marx, dia berdarah Yahudi. Kalau pragmatism, dia ada Charles Sanders Peirce, dia Yahudi. Kalau kita pernah dengar Charles Darwin, dia Yahudi. Adam Smith, Yahudi. Sehingga kecerdikan kita lihat kegeligaan Albert Einstein, seorang yang juga berdarah Yahudi, dan bagaimana penguasaan Steven Spielberg di dalam industri perfilman, kita lihat dengan teknik-teknik yang begitu memukau peminat wayang sebagai contoh, itu juga seorang Yahudi, penghibur-penghibur yang ramai. Jadi nak kata bahawa mereka ini sangat dikurniakan kehebatan berkreativiti. Dan dalam surah Al-Baqarah, banyak segmen-segmen dalam surah Al-Baqarah itu menggambarkan bentuk-bentuk serangan pemikiran yang dihadapkan kepada baginda Nabi SAW, dan berterusan talent bakat Yahudi ini sampai sekarang ini. Ya, kebanyakannya daripada Yahudi. Bahkan kekecohan Israel di Palestin itu daripada Theodor Herzl, seorang muda remaja umur 40-an. Beliau sudah mencetuskan idea Zionis untuk mengembalikan orang Yahudi ke tanah air ataupun bumi yang dijanjikan. Itu juga Yahudi, ya, Zionism. Baik. Jadi baginda Nabi SAW menerima berbagai uslub cabaran dakwah, difitnah sebagai bohong, gila, ahli sihir, pemecah belah masyarakat. Ajaran baginda dituduh menyalahi pusaka nenek moyang. Nabi Muhammad dituduh membawa ajaran yang bercanggah dengan tradisi nenek moyang. Dia bawa sesuatu yang baru. Kemudian Al-Quran dituduh sebagai rekaan, dipelajari daripada ahli kitab, dituduh begitu dan sebagainya. Jadi ini asakan minda ini sudah menjadi satu strategi sejak dahulu lagi. Baik.